Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sejarah KSSM tingkatan 5, bab 10, kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Apa yang akan dipelajari dalam bab 10? Ada 5 subtopik. Yang pertama, Malaysia dalam isu global kontemporari. Yang kedua, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Yang ketiga, pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Yang keempat, usaha mengekalkan kelestarian global. Dan yang kelima, wawasan Malaysia menuju masa hadapan. 10.1 Malaysia dalam isu global kontemporari. Malaysia tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap terbuka, isu pada peringkat global sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik turut mempengaruhi perkembangan negara kita. Antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia termasuklah penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Isu yang pertama, penyalahgunaan dadah. Malaysia antara negara yang mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah dan menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah dadah. Kesungguhan Malaysia memerangi bahaya penyalahgunaan dadah disuarakan dalam forum antarabangsa seperti persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa. Selain itu, Malaysia turut mendapatkan kerjasama daripada polis antarabangsa. Kelantangan Malaysia memerangi dadah turut disuarakan dalam forum PBB. Isu yang kedua ialah berkaitan pertindihan sempadan. Malaysia turut terlibat dalam isu tuntutan sempadan dan hak milik bertindih dengan negara lain. Antaranya ialah berkaitan dengan tuntutan terhadap Pulau Batu Putih yang melibatkan Malaysia dengan Singapura, manakala Pulau Sipadan dan Ligitan di antara Malaysia dengan Indonesia. Kedua-dua tuntutan ini telah berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa. Isu tuntutan yang seterusnya ialah isu tuntutan terhadap Kepulauan Spratly yang melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Isu ini masih belum selesai sehinggalah ke hari ini. Kedudukan Kepulauan Spratly yang terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara bukan sahaja penting dari sudut geostrategik tetapi juga dari aspek perdagangan. Perkara ini menjadi asas perebutan terhadap Kepulauan Spratly. Bagi Malaysia, tuntutan terhadap Kepulauan Spratly telah bermula pada tahun 1979 apabila memasukkan sebahagian daripada Kepulauan Spratly ke dalam wilayah Malaysia. Antaranya ialah kepulauan yang merangkumi pulau kecil seperti Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Antara usaha yang telah dilakukan bagi menyelesaikan isu ini termasuklah membangkitkan isu Spratly dalam forum di antara ASEAN dan China pada tahun 1995. Isu yang ketiga, kempen anti minyak sawit. Gerakan anti minyak kelapa sawit yang dilancarkan oleh negara maju secara tidak langsung menggugat ekonomi negara sedang membangun. Isu ini terpaksa dihadapi oleh negara pengeluar minyak sawit termasuk Malaysia dan Indonesia. Minyak sawit menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya hingga menyebabkan kempen anti minyak sawit dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu American Soybean Association ataupun ASA. Jadi gerakan anti minyak sawit ini dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya dan juga pihak NGO pencinta alam di Eropah. Bagi ASA, minyak sawit ini telah menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Manakala bagi NGO pencinta alam pula,
penanaman kelapa sawit dikatakan menjadi punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat haiwan liar. Jadi keadaan ini telah menyebabkan berlakunya bantahan dan juga sekatan terhadap minyak sawit. Malaysia telah menangani isu ini melalui Pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil. Selain itu, Malaysia juga telah melaksanakan kempen secara berterusan serta mendapatkan skim pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil sejak tahun 2019. Jadi, tujuannya adalah untuk menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mapan dan pelaksanaan amalan baik seperti good agricultural practices. Tindakan Malaysia secara berhemah dalam menangani isu kempen anti minyak sawit ini adalah untuk mengelakkan sebarang konflik dengan negara lain. Isu yang keempat ialah pemerdagangan orang. Pemerdagangan orang ini merupakan jenayah yang terancang. Aktiviti pemerdagangan orang ini dijalankan tanpa mengenal bangsa, agama, keturunan dan warna kulit. Pemerdagangan orang juga merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan keselamatan negara. Malaysia tidak terkecuali daripada berhadapan dengan isu pemerdagangan orang. Hal ini disebabkan perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia telah menarik kehadiran warga asing. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan orang. Selain itu, kedudukan Malaysia yang strategik di Asia Tenggara turut menjadikannya sebagai lokasi transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain. Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang. Undang-undang dikuatkuasakan melalui Konvensyen PBB mengenai Hak Kanak-kanak 1989 dan Protokol PBB untuk mencegah, menyekat serta menghukum pesalah pemerdagangan orang. Selain itu, Malaysia telah menubuhkan Council for Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Immigrant (MAPO) pada tahun 2008 dan juga telah menguatkuasakan Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migrant Act 2007 (ATIPSM), serta Malaysia juga telah mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang. Selain itu, Malaysia turut menjalankan rundingan dengan negara luar, penguatkuasaan, pendakwaan dan juga pelindungan. Isu yang terakhir ialah penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia seperti penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini telah dikesan di Malaysia pada tahun 1986. Sehingga tahun 2014, sejumlah lebih 100,000 kes telah dilaporkan dengan lebih 16,000 kematian. Penyakit AIDS ini merebak disebabkan gaya hidup yang tidak sihat serta penyalahgunaan dadah. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan telah bertindak proaktif bagi memastikan penyakit AIDS tidak merebak melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan memberikan rawatan kepada mangsa. Tindakan ini menyebabkan Malaysia berjaya mengawal penularan wabak tersebut. WHO turut memperakukan pencapaian Malaysia sebagai antara negara di Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan wabak daripada ibu kepada anak pada tahun 2018. Sejak tahun 2011, Malaysia mendukung hasrat PBB iaitu untuk menjadikan dunia bebas AIDS pada tahun 2013 melalui pelaksanaan National Strategic Plan for Ending AIDS. Malaysia turut menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada 1 Disember setiap tahun. 10.2 Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas selari dengan perkembangan yang berlaku dalam ekonomi antarabangsa. Malaysia turut memainkan peranan besar dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa boleh dilihat yang pertama apabila Malaysia meluaskan pasaran ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara sangat bergantung pada keupayaan negara tersebut menjual barangannya ke pasaran antarabangsa. Malaysia telah bersetuju untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN. Hal ini telah membawa kelahiran AFTA pada tahun 1992. Perjanjian AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi hasil keluaran negara ASEAN. Satu bentuk kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN dapat dilaksanakan melalui AFTA, terutama untuk mengurangkan tarif dan cukai barangan. Malaysia terlibat sepenuhnya dalam AFTA. Pelibatan ini telah membawa kebaikan kepada perkembangan ekonomi negara. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa yang kedua boleh dilihat apabila Malaysia lantang menyuarakan tentang dominasi ekonomi negara maju. Perkembangan ekonomi Malaysia bukan sahaja bergantung pada pasaran domestik, tetapi juga pada pasaran antarabangsa. Malaysia sering berhadapan dengan sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan juga cukai. Keadaan ini menjejaskan perdagangan negara. Malaysia bersuara agar diberikan layanan yang sama kepada semua negara. Pandangan ini dibangkitkan oleh Malaysia dalam pelbagai forum antarabangsa seperti DPBB dan juga Asia Pacific Economic Cooperation. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa yang ketiga boleh dilihat melalui kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Pembangunan segitiga ialah pembangunan wilayah baharu yang dimajukan bersama-sama negara anggota ASEAN. Kerjasama ini bertujuan mendapatkan keuntungan bersama apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terlibat. Malaysia memperoleh manfaat yang besar melalui kerjasama ini kerana mendapat mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN daripada negara maju. Selain itu, negara kita juga dapat mengurangkan kebergantungan pada pasaran keuangan antarabangsa dengan mewujudkan pelbagai badan yang berkaitan seperti Koperasi ASEAN, Bank ASEAN serta cadangan untuk menggunakan wang ASEAN dan membendung campur tangan ekonomi negara maju. Contoh kerjasama pembangunan ekonomi segitiga ialah IMT-GT iaitu Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, SIJORI-GT, Singapura, Johor Riau Growth Triangle, BIMP-EAGA iaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa yang keempat, kita boleh lihat apabila Malaysia berjaya menangani isu kemelesetan ekonomi. Pada tahun 1997 sehingga 1998, kebanyakan negara Asia termasuk Malaysia menghadapi kemelesetan ekonomi yang bermula dengan kejatuhan nilai ringgit, antara lain disebabkan oleh spekulasi mata wang. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam bukunya yang bertajuk The Malaysian Currency Crisis, How and Why It Happened, perkembangan ini telah menyebabkan pelabur luar menarik pelaburan mereka di Malaysia sehingga menjejaskan ekonomi Malaysia. Malaysia didesak untuk mencontohi langkah yang diambil oleh negara lain iaitu menggunakan Pelan Perancangan Tabung Keuangan Antarabangsa IMF, namun negara kita enggan menerimanya. Malaysia menggunakan pendekatan sendiri dalam usaha memulihkan keadaan termasuklah menambat kadar pertukaran ringgit kepada dolar. Langkah ini telah berjaya memulihkan ekonomi negara. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa yang terakhir kita boleh lihat apabila Malaysia mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang berlandaskan syarak dan menjadi alternatif kepada sistem keuangan konvensional. Malaysia telah terlibat dalam usaha membangunkan sistem kewangan ini sejak tahun 2001.
Malaysia membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif dan komprehensif sehingga menyumbang kepada keberkesanan sektor kewangan negara. Malaysia juga menduduki kedudukan utama dalam pelbagai indeks global berkaitan dengan kewangan Islam termasuk menjadi pasaran sukuk terbesar di dunia. Negara kita menjadi negara utama pelaburan dana Islam. Malaysia telah menubuhkan International Centre for Education in Islamic Finance, iaitu INCEIF, Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. 10.3 Pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Ada 3 isu yang dibincangkan. Yang pertama, isu Palestin. Yang kedua, isu Syria. Dan yang ketiga, tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Isu kemanusiaan dan keamanan yang pertama ialah isu Palestin. Sejak tahun 1948, rejim Zionis Israel melakukan kekejaman, pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk Palestin. Tindakan ini menjadi asas penting kepada perjuangan Malaysia bagi memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat pembelaan. Pelibatan rakyat dalam menangani isu kemanusiaan di Palestin dapat dilihat secara jelas melalui NGO. Terdapat 4 NGO yang membantu Palestin. Yang pertama ialah Aman Palestin yang didaftarkan secara rasmi pada tahun 2006 dan menjadi organisasi yang giat membantu rakyat Palestin secara kolektif, sistematik, berterusan dan berkesan. Aman Palestin menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin. NGO yang kedua ialah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, iaitu MAPIM. MAPIM merupakan gabungan beberapa buah NGO dan turut menjalankan kerja-kerja kesukarelawan dalam usaha membantu rakyat Palestin yang tertindas. Antara aktiviti yang dijalankan oleh MAPIM termasuklah mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. NGO yang ketiga ialah Cinta Gaza Malaysia, yang diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzzaman dan menjalankan operasi sejak tahun 2013. Cinta Gaza Malaysia menjalankan aktiviti kutipan dan sumbangan kepada penduduk Gaza terutama kanak-kanak, ibu tunggal dan warga emas. Selain itu, Cinta Gaza juga melancarkan projek Ramadan 2020 dengan tema Ramadan Bulan Berkongsi Kebahagiaan, merangkumi bantuan perubatan, kebajikan belia, teknologi hijau, infrastruktur pendidikan, pengajian Al-Quran serta seni dan budaya. Dan NGO yang keempat ialah Muslim Care Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2006 dan secara aktif menjalankan misi kemanusiaan termasuk di Palestin. Selain itu, rakyat Malaysia turut menyatakan sokongan padu kepada rakyat Palestin dan mereka telah melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada Palestin dan menubuhkan tabung Palestin untuk mengutip sumbangan kewangan kepada mangsa Zionis di Palestin. Selain itu, rakyat Malaysia juga terlibat menghantar bantuan makanan dan perubatan ke Palestin menerusi program Freedom Flotilla, iaitu program kemanusiaan yang digerakkan oleh Free Gaza Movement yang ahlinya datang dari seluruh dunia. Rakyat Malaysia juga menyertai misi kemanusiaan yang turut menghadapi cabaran seperti ditawan dan dipenjara. Isu yang kedua ialah isu Syria. Krisis politik yang berlaku di Syria yang bermula pada tahun 2011 telah menyebabkan rakyat Syria mengalami kesengsaraan, terutamanya masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Menyedari keadaan ini, Malaysia telah tampil memberikan bantuan dan sokongan kepada rakyat Syria. Pada 1 Oktober 2015, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan kesediaan untuk menerima 3,000 orang pelarian warga negara Syria dalam tempoh 3 tahun secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Pelibatan rakyat Malaysia membantu rakyat Syria pula dapat dilihat melalui peranan NGO. Antara NGO yang terlibat membantu Syria termasuklah MyCare,
iaitu gabungan 6 buah NGO kemanusiaan. MyCare telah melancarkan kempen I for Syria pada tahun 2011 bagi menyalurkan pelbagai bantuan kepada pelarian Syria. Selain itu, MyCare juga telah mengendalikan aspek pendidikan, kesihatan dan kebajikan untuk pelarian Syria yang berada di Malaysia. NGO yang kedua ialah Cinta Syria Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2014. Cinta Syria Malaysia ini telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria yang berada di Turki, Lubnan dan Malaysia. Cinta Syria Malaysia telah menubuhkan Sekolah Kita iaitu program pendidikan percuma untuk anak-anak pelarian Syria. NGO yang ketiga ialah Global Peace Mission yang ditubuhkan pada tahun 2001. Global Peace Mission aktif menjalankan pelbagai aktiviti kesukarelawan dan kemanusiaan di 30 buah negara. Selain itu, Global Peace Mission juga turut aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria berupa makanan, ubatan dan juga peralatan. Selain itu, rakyat Malaysia memberikan sumbangan melalui tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria yang dilancarkan pada 20 Mei 2016. Rakyat Malaysia juga turut menyertai Perhimpunan Solidariti Menyokong Syria dan menghantar memorandum bantahan kepada Kedutaan Syria di Kuala Lumpur pada tahun 2017 berkaitan dengan kekejaman terhadap rakyat Syria. Isu kemanusiaan dan keamanan yang ketiga ialah tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Bencana alam seperti tsunami yang memusnahkan Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2004 telah menarik perhatian Malaysia. Penduduk Aceh dan Sri Lanka telah kehilangan segalanya dalam sekelip mata. Keadaan ini telah menyebabkan Malaysia melancarkan bantuan segera termasuklah bantuan perubatan, makanan dan keperluan harian. Antara NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka termasuklah yang pertama ialah Mercy Malaysia. Mercy Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud. Mercy Malaysia aktif dalam memberi bantuan dalam bidang kesukarelawan dan kemanusiaan membabitkan negara yang berkonflik dan ditimpa bencana. Selain itu, Mercy Malaysia juga telah bertindak memberikan bantuan perubatan serta membina semula pusat kesihatan komuniti di Aceh. Mercy Malaysia juga telah membangunkan infrastruktur di Sri Lanka termasuk sekolah dan jambatan bagi kemudahan penduduk. NGO yang kedua ialah Angkatan Belia Islam Malaysia iaitu ABIM. ABIM ditubuhkan pada tahun 1971. Angkatan Belia Islam Malaysia ini telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak yang memerlukan termasuklah mangsa bencana tsunami di Aceh. Angkatan Belia Islam Malaysia telah mendirikan sekolah dan rumah perlindungan kepada lebih kurang 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami di Bandar Aceh. NGO yang ketiga ialah Yayasan Restu yang ditubuhkan pada tahun 1998. Yayasan Restu telah memberikan bantuan pendidikan percuma kepada warga Aceh selain membangunkan rumah anak yatim Babun Najah di Uli Kariong, Aceh. 10.4 Usaha mengekalkan kelestarian global. Mengekalkan kelestarian global bermaksud usaha untuk mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar bagi membolehkannya diwarisi oleh generasi akan datang. Malaysia turut memberikan komitmen yang tinggi dalam pemeliharaan alam sekitar. Selain itu, negara kita juga melibatkan diri dalam pelbagai program bersama-sama pertubuhan antarabangsa. Usaha mengekalkan kelestarian global yang pertama ialah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi. Pengisytiharan Deklarasi Langkawi merupakan bukti jelas komitmen Malaysia dan negara Commonwealth untuk memelihara alam sekitar. Deklarasi Langkawi diadakan pada bulan Oktober 1989 bersempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth.
Deklarasi Langkawi dilaksanakan sebagai usaha menangani isu alam sekitar terutama kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan ozon serta pencemaran yang disebabkan aktiviti manusia yang tidak terkawal. Antara usaha yang dilaksanakan melalui deklarasi Langkawi ini ialah yang pertama, pemberian anugerah Langkawi yang diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan yang besar dalam bidang alam sekitar. Anugerah ini telah dimulakan pada tahun 1991. Selain itu, Malaysia turut melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 yang menjadi asas dalam pembangunan negara. Pada tahun 2006, Kerajaan Negeri Kedah telah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin. Malaysia juga telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Usaha mengekalkan kelestarian global yang kedua ialah menyertai Sidang Kemuncak Bumi. Usaha pencemaran alam sekitar merupakan salah satu isu yang mencetuskan Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Sidang Kemuncak Bumi ini dianjurkan oleh PBB. Malaysia telah menunjukkan kesungguhannya dalam memelihara alam sekitar dengan menyertai sidang ini. Komitmen Malaysia terpapar melalui pelibatan negara dalam Sidang Kemuncak Bumi ini yang telah mengeluarkan Deklarasi Agenda 21. Agenda 21 ini merupakan satu dokumen umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia dalam sesebuah negara. Agenda ini menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan kemerosotan ekosistem. Selain itu, Malaysia turut terlibat dalam Protokol Kyoto 1997 dan Persidangan Alam Sekitar di Bali pada tahun 2007. Persidangan-persidangan ini merupakan satu persetujuan sah dan persefahaman negara maju bahawa negara yang terlibat ini akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif dan menggalakkan penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar. Hasrat Malaysia adalah untuk menerapkan dan menggunapakai segala saranan agenda tersebut dalam program pembangunan bagi memastikan alam sekitar negara tidak terjejas dan dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Usaha yang ketiga ialah menjadikan Antartika sebagai warisan sejagat. Malaysia merupakan antara negara yang telah membangkitkan isu Antartika yang menganggap bahawa penerokaan terhadap benua ais tersebut dilakukan secara tidak adil. Penerokaan terhadap Antartika didominasi oleh hanya sebahagian kecil negara. Pandangan Malaysia ini telah diutarakan sejak tahun 1983 melalui NAM. Dalam Sidang Kemuncak NAM ke-7 di New Delhi, India, Malaysia telah mendesak agar PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Malaysia juga telah mencadangkan PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil yang terdapat di benua tersebut dapat dikongsi bersama-sama oleh semua negara. Pandangan ini telah mendapat sokongan daripada negara lain. Selain itu, Malaysia juga telah mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidik dalam pelbagai bidang ke Antartika. Antara anak tempatan yang mencatatkan sejarah terlibat dalam penyelidikan ini termasuklah Dr. Haji Omar Abdul Rahman yang melawat Antartika tahun 1985. Malaysia secara giat telah melakukan penyelidikan di Antartika sejak tahun 1999. Terutama dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Malaysia juga telah mewujudkan Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan yang ditempatkan di Universiti Malaya dan yang diterajui oleh Dr. Azizan Abu Samah. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan
di Kuala Lumpur turut terlibat melakukan penyelidikan saintifik di Antartika. Komitmen Malaysia dalam penyelidikan Antartika telah membuktikan bahawa negara kecil juga mampu mencapai kejayaan jika diberi peluang dalam penyelidikan di Antartika. 10.5 Wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Wawasan masa hadapan bermaksud strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar dalam pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara. Dalam keadaan ini, dengan melihat kepada perkembangan sejarah serantau dan antarabangsa, Malaysia lebih yakin untuk menuju masa hadapan yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Oleh itu, negara kita telah merangka pelbagai usaha bagi memastikan generasi akan datang turut menikmati kehidupan yang lebih baik. Strategi jangka panjang yang pertama ialah Komuniti ASEAN. Komuniti ASEAN telah ditubuhkan pada tahun 2015 melalui Deklarasi Kuala Lumpur sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-27. Komuniti ASEAN merupakan satu langkah menyeluruh, strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi ASEAN. Wawasan ASEAN memberikan fokus pada ekonomi, sosio-budaya dan keselamatan. Pertumbuhan ekonomi ASEAN diharapkan dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Melalui komuniti keamanan pula, menjadi harapan agar keselamatan rantau ASEAN kekal terjamin dan segala konflik dapat diselesaikan secara damai. Hasrat komuniti sosio-budaya pula agar integrasi antara negara anggota ASEAN dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Wawasan masa hadapan yang kedua ialah keselamatan makanan. Malaysia serta negara di rantau Asia Tenggara telah menyedari bahawa isu penting yang perlu dihadapi pada masa hadapan ialah isu keselamatan makanan. United Nations Committee pada tahun 1996 telah menyebut bahawa keselamatan makanan merujuk setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat dan memenuhi keperluan makanan mereka. Antara isu tentang keselamatan makanan termasuklah berlaku kenaikan harga barangan yang keterlaluan, bekalan barangan terhad kerana masalah pengeluaran, bencana alam atau pencemaran makanan. Malaysia telah bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk menubuhkan Reserve Security Makanan ASEAN. Usaha ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang dasar sekuriti makanan bagi negara anggota ASEAN dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Reserve ini boleh digunakan sewaktu kecemasan dan kadar yang ditetapkan sebanyak 50,000 tan yang disimpan sebagai stok. Wawasan Malaysia menuju masa hadapan yang ketiga ialah berkaitan dengan alam sekitar. Isu alam sekitar yang penting dan perlu ditangani oleh Malaysia serta negara di Asia Tenggara ialah isu jerebu. Jerebu merupakan fenomena atau pencemaran udara yang menjejaskan jarak penglihatan dan kesihatan. Hal ini disebabkan pembakaran terbuka yang tidak terkawal, terutamanya pembakaran hutan. Oleh hal yang demikian, Malaysia bersama-sama negara ASEAN telah mengambil langkah aktif bagi memastikan isu ini dapat diatasi pada masa hadapan. Langkah ini dilaksanakan melalui perjanjian ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan. Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian serantau pertama di dunia. Menerusi perjanjian ini, negara anggota yang terlibat disarankan untuk mengambil langkah dari aspek undang-undang dan pentadbiran serta tindakan lain yang wajar seperti yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan tersebut amat penting bagi memastikan krisis jerebu tidak akan berlaku lagi di rantau Asia Tenggara dengan menekankan prinsip ASEAN tanpa jerebu pada tahun 2020.
Malaysia dan Singapura juga bersetuju bekerjasama untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut bagi mencari penyelesaian menangani isu jerebu di rantau ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan zon bebas nuklear. Isu pertahanan dan keselamatan merupakan isu penting bagi memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam keadaan aman dan selamat, terutamanya daripada persaingan senjata nuklear. Malaysia telah menandatangani Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau dikenali sebagai Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Perjanjian ini menekankan agar negara yang terlibat tidak mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik turut menjadikannya terlibat secara langsung dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat yang turut memiliki senjata nuklear. Dalam keadaan ini, Malaysia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan perairan Selat Melaka atau Laut Cina Selatan digunakan oleh kapal perang asing yang membawa senjata nuklear. Malaysia berasakan bahawa kedua-dua laluan tersebut perlu bebas daripada senjata nuklear. Oleh yang demikian, Malaysia telah bertindak untuk tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh atau mengadakan latihan di perairan negara ini kerana boleh membawa konflik yang buruk kepada rantau Asia Tenggara. Seterusnya adalah kerelevanan organisasi antarabangsa. Malaysia memandang serius terhadap pertubuhan dunia seperti PBB dan OIC yang tidak mampu berfungsi dengan baik dalam menjayakan matlamatnya, terutama bagi melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun. Malaysia berpandangan bahawa penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa itu bersama-sama tiga anggota yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju untuk menggunakannya demi memastikan penyalahgunaan kuasa veto dapat dikurangkan. Negara yang memiliki kuasa veto tidak sepatutnya meletakkan diri mereka terkecuali daripada undang-undang antarabangsa. Malaysia telah menganjurkan Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang melibatkan kira-kira 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Matlamat ini adalah untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu. Strategi jangka panjang yang terakhir adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin. Malaysia menyedari bahawa isu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin merupakan isu yang saling berkait dan penting pada masa hadapan. Keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menjadi faktor penarik kepada kemasukan parti dan pelarian. Kehadiran parti dan pelarian ini mampu membawa implikasi terhadap sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomatik serta berupaya untuk mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Malaysia turut membendung kemasukan parti melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing. Malaysia turut terlibat dalam pelbagai program di bawah PBB, terutama UNHCR. Malaysia turut dilantik sebagai ahli Suruhanjaya ini pada tahun 1993 hingga tahun 1995. Sebagai langkah proaktif, sebuah badan berkaitan dengan hak asasi manusia iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM telah ditubuhkan pada tahun 1999.